السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Harithah ibni Wahbin radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala adullukum ala ahli al-jannah, kullu dha'if mutadha'if, law aqsama ala Allahi la abarrah, wa ahli an-nari kullu jawazin utullim mustakbir, atau kama qala. Hadis sahih rawahul Bukhari. Daripada seorang sahabat yang bernama Harithah ibn Wahb radhiyallahu anhu, dia kata, satu hari aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, ala adullukum ala ahli jannah. Nabi kata, hampa mau tak aku tunjuk dekat hampa siapakah dia ataupun apakah ciri-ciri orang-orang yang dikatakan ahli syurga. Syurga ni tuan-tuan semua orang mau. Syurga ni semua orang nak. Tapi kriteria dan sifat ataupun ciri-ciri orang yang duduk dalam syurga ni lah yang kadang-kadang payah untuk kita nak dapat. Mengimpikan syurga, menginginkan syurga ni menjadi satu hasrat dan impian kita semua. Tuan-tuan tanya bila siapa pun, tapi dalam waktu yang sama, amalan ataupun perangai ataupun sifat yang nak membawa kepada syurga itu kadang-kadang tak ada ke dalam diri orang yang mengimpikan. Sebab tu kita rajin duk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara satu doa yang Nabi ajak kita, dan doa ni disunatkan kita baca ketika mana dalam bulan Ramadan, memperbanyakkan doa ni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Nabi kata bila masuk bulan puasa, 4 doa ni jangan kita lupa. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami minta kepada kamu. Yang pertama apa dia? Ridhaka, keredaan. Yang kedua, jannah, Tuhan suruh minta syurga. Dan yang ketiga, Tuhan suruh kita minta lindung daripada sakhatik, daripada bencinya Tuhan. Tuhan meluat ke kita pun dah cukup rasa teruk dah, apatah lagi Tuhan benci. Dan yang keempat, iaitulah api neraka Allah.
Nabi SAW dia kata kepada sahabat, dia kata, hangpa mau dah aku tunjuk yang dikatakan ahli syurga? Sahabat Nabi yang terkenai dengan sifat tamaknya dengan amalan, sifat tamaknya dengan syurga, mereka ni nak sangat tahu, excited sangat mereka nak tahu siapakah orang yang menjadi ahli syurga ni siapa. Maka kata Nabi SAW, Nabi kata kullu dha'if mutadha'if. Dha'if ni makna dia orang lemah. Nabi kata setiap orang yang dha'if. Dha'if ni maksud dia boleh berlebih kurang dengan orang. Maknanya tak kasar. Maknanya tak keras. Bila orang duduk dengan dia, orang tahu kata dia ni orang bagus. Duduk dengan dia, dia tak buka aib orang. Duduk dengan dia, dia ni tak bangga diri. Dia tidak takabur. Malah mutadhaif, benda tu lagi nampak dengan kelembutan dan juga sifat dia memang macam tu. Yang ni ahli syurga. Dia bukan jenis kasar punya orang. Kadang-kadang kita kata dia tu nampak kasar tapi hati bagus. Kasar lah tu sebab hati kita tak tahu macam mana. Dia tu nampak mulut dia tu memang vokal punya mulut, tapi hati dia ni cukup cantik. Yang kita nak tengok tu mulut ke hati dia. Kalau hati boleh duk buka dengan pisau kapak nak tengok macam mana, mudah. Masalah hati kita tak tahu. Hati tu cerita dalam, tak ada siapa tahu. Yang tahu daripada mulut dia. Kalau dia kasar, kasar lah dia. Kalau dia jenis maki orang lah dia. Kalau dia jenis kerai lah dia. Nabi kata kullu dha'if mutadha'if. Maka ulama kata kullu dha'if mutadha'if ni maksud apa? Iaitulah orang yang boleh melayani orang. Kita duk boleh dengar cerita orang. Tuan-tuan nak dengar cerita orang ni pun, kalau 2-3 kali duk main cerita benda hak sama pun, dia dah kemarin hang cerita kat aku dah 5 kali. Hari ni aku dengar 7 kali. Aku tampak nak ikut. Dia lebih kat tu. No lah. Nabi dah. Sifat Nabi, kita pun pernah baca Syama'il Muhammadiyah. Sifat Nabi yang diceritakan dalam ceramah-ceramah Maulidur Rasul. Walaupun orang main cerita benda yang sama kat Nabi, Nabi tunjuk memek muka. Nabi tunjuk muka dia tu, Nabi tengok rasa macam cerita ni baru dengar. Padahal Nabi duk dengar cerita tu berapa puluh kali lah. Boleh faham tak sekalian? Oi, kita cerita kalau dah ulang-ulang sekali ni, dengar sekali. Susah kot kata. Aku tahu dah, saya nak sebut ni. Kita pula bercerita kat dia. Dia dengar-dengar lagu tu, balik ke tu kan. Susah lah tuan-tuan. Dengar ni macam mudah. Tapi nak buat tu cukup payah. Tambah dia main pula waktu-waktu yang cemas. Waktu-waktu yang cukup kritikal bagi kita. Kita kelam kabut nak pergi kerja, kita duk serabut dengan benda lain, kita kita kecemasan. Dia nak main cerita tu benda hang cerita dah. Dan nampak tak? Dan benda ni pernah jadi kepada Nabi SAW. Ketika mana Abdullah Ummi Maktum. Abdullah Ummi Maktum main kat Nabi. Nabi tengok-tengok, dia ni lagi. Tak habis-habis dia ni lagi. Sehingga kan waktu tu Nabi SAW dia nak layan pembesar-pembesar. Yang Nabi mengharapkan kalau pok-pok ni boleh dengar nasihat aku, boleh dengar dakwah aku, dan mereka boleh masuk Islam, maknanya Islam akan lebih tersebar. Pasal mereka ni cakap, mereka orang dengar. Tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum ni, dia ni orang kampung Nabi. Orang yang tak ada apa. Mata dia pun buta. Dia duk main ni, duk cerita benda yang sama. Nabi tengok-tengok dia. Nabi terus masam muka Nabi. Nabi tinggal dia. Allah Ta'ala tegur cara Nabi dalam surah Abasa wa Tawalla. Abasa ni makna dia telah bermasam muka. Bukan masam muka macam muka kita ni. Makna dia tarik muka. Wa Tawalla makna dia Nabi tinggal dia. Nabi tak tengok dia. Pasal anja'ahu, kerana telah datang kepada Nabi a'ma, satu orang yang buta. Itu tak nak jadi ahli syurga ni macam tu.
Dia kena bersedia. Orang nak main cerita apa ni macam tu. Bukan tunggu nak pilihan raya, ya dengar cerita orang. Dia nak ikut tu lah. Kan? Habis-habis itu, muka pun tak nampak. Kita lagu duk pi, duk tarik muka depan dia pun tarik. Tak usah aku sibuk lah apalah. Yang waktu-waktu dekat nak bubuh hina ni, orang tak sibuk pun. Sebab hina tak hilang ni. Tentu tak nak benar macam tu. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Tapi hadis ni bukan huraian kau tu. Saya tuan-tuan bisa tahu hadis malam ni politik bagus. Mampu saya. Dan Nabi kata, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Orang yang macam ni, orang yang hati dia ni lembut. Orang yang boleh dengar. Tuan-tuan, kadang-kadang orang duk main cerita kat kita ni, dia bukan nak penyelesaian. Tuan-tuan faham tak? Dia duk main habang kat kita apa semua ni, dia tak mau penyelesaian tu. Tetapi sekurang-kurangnya ada satu tempat dia meluahkan apa dia ada dalam diri dia. Habis kita pun duk dengar, kita pun tak boleh tolong. Macam mana kita kalau ada masalah, kita cerita kat mak kita. Mak kita boleh tolong. Kita dengan serabut masalah di tempat kerja, dengan serabut masalah dengan masyarakat, macam-macam duk main kat kita. Kita tak tahu nak pergi cerita kat siapa. Kita pergi jumpa mak kita. Mak kita pun tak boleh tolong kita. Kita dengan hutang alung, duk ligan kiri kanan apa semua ni tuan-tuan sekalian, sampai saya nak start kereta pun kepala duk di luar. Kepala duk di luar. Badan duk dalam, kepala duk di luar. Takut lagi orang main tarik kereta kita. Tak payah. Kita pergi kat mak kita. Kita pergi habang kat mak kita. Kata mak, cik insyaAllah teruk mak Mak kata aku nak tolong hang. Tak boleh kata. Dia ambil pisang kat kita, dia potong 2-3 biji. Makan bila ni. Dia bagi kita makan lah. Kita boleh duk pepak pisang dia apa semua. Tak apa mak je nak pergi tempat lain. Lega dah. Sekurang-kurangnya kita habang lah kat mak kita ni. Mak kita boleh tolong lah. Mak kita adalah pedamberi lah. Bukan dia. Tapi kita habang tu sekurang-kurangnya kita luahkan pada mak kita. Yang tu pun dah cukup. Yang ni yang Nabi mau ni. Nabi nak orang yang macam ni. Dan orang macam ni, kata Nabi, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Nabi kata orang yang macam ni, kalau dia minta kepada Allah Ta'ala, Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Pasal orang main cerita kat kita, kadang-kadang orang cerita bab aib. Dia buka aib dia, hang tolong dengar Ustaz, aku macam ni. Dia boleh dengar, dia boleh faham, dia boleh simpan, dia boleh bagi masalah tu, bagi hilang, bagi reda kepada orang. Tuhan kata apa? Kalau dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah, Tuhan tidak pernah sekali-kali mengecewakan doa dia. Wa ahli nar, dan kata Nabi SAW, hamba mau dah aku cerita kepada hamba orang yang menjadi ahli neraka. Nabi kata mereka ni kullu jawazin utullin mustakbir. Nombor satu, mereka ni jawaz. Jawaz ni apa? Iaitulah mereka ni kerah. Mereka ni kerah. Main-main tu, hang tu dia beboh gitu. Yang hang duk main cerita hang tu, aku pun serabut. Dia marah kau ni. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita macam mana 99 orang ni hadis. Yang dia dah bunuh 99 orang. Cerita dia 98. Dia pergi jumpa satu Tok Haji ni dia habang. Tok Haji dia kata, saya dah bunuh 98 orang. Tadi baru ni pisau pun tak keringan darah lagi. Agak-agak kalau saya berdoa kepada Allah, saya bertaubat, Tuhan nak ampun tak? Kawan tu kata apa? Ui itu saya lah tambah. Dia kata, 98 tu, dia kata gayat dia kata ni. Kalau takat seorang dua ni boleh gagah lagi dia kata. Tapi 98 kudu nampak kelam dah dunia hang. Dia kata-kata lagu tu dengan dia kelam. Kena pancung kepala kawan ni. Habis 99 orang dia bunuh. Makna ada apa tuan-tuan sekalian? Dia tidak memberikan peluang. Sedangkan hak kita memberikan nasihat. Kita tak ada hak untuk kita nak bagi hukuman, kita nak bagi satu keputusan sama ada hang ni bagus ataupun tidak. Itu bukan kerja kita. Kerja kita apa? Bagi peluang ke orang. Lagi mana hang ada nyawa, lagi mana hang menyesal, lagi mana hang masih ada lagi kehidupan, Allah Ta'ala akan mengampunkan hang. Dia pergi pula kepada satu orang pula, pergi habang kata 99 orang tadi baru saya duk bunuh. Pasal dia cerita kat saya jawapan yang tak cantik.
Kau ni kata, bukan takat 99, lebih daripada tu lagi. Allah Ta'ala ampunkan hang. Allah, tuan-tuan, dia dengar-dengar macam tu. Dia mai satu kehidupan dan juga satu harapan yang baru pada dia. Dan dia kata, hang pilah cari satu tempat di sana tu, hang boleh bertaubat di sana, apa semua. Dia bercari. Bila dia cari, tuan-tuan, meninggal di tengah jalan. Allah Ta'ala cabut nyawa dia. Sampai malaikat yang nak tarik dia masuk api neraka, nak lempaklah api neraka, malaikat hak syurga nak tarik dia. Pasal apa? Pasal dia dah perjalanan menuju ke syurga. Terjadi perdebatan di kalangan malaikat. Ni, nak kata orang hebat ni. Meninggal dia, malaikat ni bekat dia jadi kelang kabut habis. Dia berdebat. Malaikat ni kata dia ni ahli neraka. Hak ni kata dia ni ahli syurga. Tuhan kata apa? Ukur tempat. Yang mana yang lebih dekat tempat dia nak pergi, maknanya itulah keadaan dia. Ukur-ukur hak dia nak pergi tempat bertaubat lagi dekat. Satu hasta je tuan-tuan sekalian daripada tempat dia buat jahat yang tadi dia bunuh orang tadi. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Siapa sangka benda ni? Dan yang kedua kata Nabi SAW, orang yang ahli neraka ni apa? Iaitulah orang yang utul. Utul ni apa? Cakap besar. Bila orang main jumpa dia pula habaq hang ni. Dia habaq. Dia kata, aku dah pesan ke hang dah, aku dah duduk torture. Tuan-tuan sekalian. Dia torture tu dia tak sedar, dia pun banyak aib. Dia torture pun dia tak sedar, dia pun banyak salah. Dia torture pun dia tak sedar, kata dia tu lebih kurang dengan kawan ni aja. Cuma Allah Ta'ala tutup aib dia. Yang kawan ni Tuhan dia pergi buka. Pasal apa? Pasal Tuhan nak bagi kesedaran kepada dia. Dia sudah merasa dia hebat dengan kawan nak main cerita dekat dia. Ini ahli neraka. Dan yang ketiga, mustakbir. Mustakbir ni sombong. Jangan, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kesimpulan daripada hadis ni nak abang-abang kat kita. Jangan kita pandang orang pada kedudukan. Agama tak mau. Maknanya apa? Siapa-siapa nak main sembang dengan kita, siapa nak main cerita apa dekat kita, jangan kita tengok dia ni siapa. Tapi kita dengar apa yang dia nak abang. Yang tu. Yang kedua, jangan disebabkan kelebihan yang ada pada diri kita menyebabkan kita ni lupa diri kita. Mungkin hari ni kawan tu susah, kita senang. Dia minta tolong kat kita, jadi kita berasa hebat. Jangan. Pasal apa tuan-tuan? Kerana benda ni melupakan diri kita. Yang hang pun sikit hari lagi, hang boleh susah. Yang hang pun sikit hari lagi, hang boleh susah macam mana dia. Hari ni mungkin hang kata dekat dia, tapi esok lusa, mungkin hang berkawan dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, hina di mata manusia belum tentu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di sisi Allah sudah hina, tuan-tuan sekalian, di mata manusia hang mulia macam mana sekalipun, tetap hang akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehinaan itu akan makin lama makin tersebar. Sampai bila kita nak tutup? Sampai bila kita nak tutup kehinaan seseorang kalau Tuhan buka kata dia ni hina? Nak tutup dengan apa, tuan-tuan sekalian? Nak angkat, dia kena nak pergi tu pula dah. Nak tutup dengan apa? Tak boleh tutup. Apa dengan pangkat, kedudukan apa semua boleh tutup? Tak boleh. Pasal kita hina. Allah Ta'ala yang buka kehinaan ini. Kadang dalam semayang kita pernah baca. Apa ayat tu? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah qulillahumma, katakanlah ya Allah ya Tuhan kami, malikul mulki tu'til mulka man tasha', kedudukan, kerajaan, pangkat, darjat ni semua Allah Ta'ala punya. Tuhan boleh bagi kepada siapa yang dia nak bagi. Sebab tu tuan-tuan sekalian, jangan tuan-tuan berasa putus asa dengan segala usaha yang tuan-tuan buat. Dia jadi beban, tuan-tuan sekalian. Surau pun tak main lah. Aku berjaga, bersengkang mata, tak hantar aku pergi balas buluh tu sampai merah badan-badan aku jatuh pokok buluh.
Tiba-tiba tak dapat apa yang aku mau, aku bebai tu ya. Dia kata, tuan jangan tuan, pasal apa? Pasal kerja nak penat siapa-siapa, bukan kerja kita. Kedudukan, pangkat, darjat hak Allah. Tuhan kata aku nak bagi ke siapa, aku bagi. Bila dah aku bagi, hamba boleh tengok. Wa tu'izzu man tasha, aku akan muliakan siapa yang aku nak mulia, itu kerja aku, Tuhan kata. Wa tuzillu man tasha, siapa yang aku nak bagi hina, itu kerja aku. Hamba tengok sudah. Biadikal khair, semuanya di sisi Allah Ta'ala itu kebaikan. Kalau Tuhan angkat hari ini, Tuhan buat turun esok. Kalau Tuhan buat turun hari ini, Tuhan angkat esok. Itu semua kerja Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkuasa di atas segala sesuatu. Kita kerja apa? Kita usaha pergi ke jalan Allah yang tu ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah Ta'ala dekat dan bersama dengan orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah. Siapa jaga hubungan dengan Allah, Tuhan jaga dia. Ihfazillaha yahfazka. Hang pelihara Tuhan, Tuhan pelihara. Dan yang kelima, berusahalah kita untuk menjadi penghuni syurga. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Abdullah ibnu Amr al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal 'inda dzikrin nasi ahlun nar kullu ja'zariyin jawaz mustakbir jama'in manna' wa ahlul jannah ad-du'afa al-maghlubun, atau kama qal, hadis sahih rawahu Ahmad. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabaq kat kami inda dzikrin nas, ketika mana kami duk bercakap tentang manusia. Sahabat Nabi pun macam tu, dia duk cerita kawan ni, duk cerita kawan ni, duk cerita macam tu juga. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah main selit. Nabi main selit-selit, Nabi kata hamba duk sembang apa ni, dah duk sembang dia ni, duk sembang dia ni apa semua. Nabi kata lah ni macam ni. Nabi kata ahlun nar, kalau hampa nak tahu, atas dunia ni dan sampai ke akhirat, ada dua golongan je Nabi kata. Satu golongan ahlul jannah, satu golongan ahlun nar. Satu golongan ahli syurga, satu golongan ahli neraka. Dua tu aja Nabi kata. Ramai-ramai kita duk sembang, berdua ni aja yang akan dikelahkan oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi kata ahlun nar, Nabi mulakan dengan orang yang menjadi penghuni neraka. Nabi kata ahlun nar kullu ja'zari. Ja'zari ini makna dia orang yang keras hati. Dia tak mau nak terima kebaikan, dia tak boleh nak terima nasihat, dia duk kira dia betul. Ni, jenis macam ni. Dan yang kedua Nabi kata jawaz. Jawaz ni orang yang peromah, orang yang bengis, orang yang tak boleh nak terima segala teguran. Ni. Orang perempuan pesan kat kita pun, bini pesan kat kita pun, terus kali pergi tengok bini, hang bukan tahu apa. Hang duduk di dapur sudah. Oh, kasar. Tak boleh, tak boleh dengar. Dia peromah. Mustakbir. Dan Nabi kata sombong. Jama'in mana'. Dan Nabi kata orang yang suka duk himpun reta sampai tak kira halal haram. Ni, golongan di neraka. Wa ahlil jannah, manakala orang yang menjadi ahlu syurga, iaitulah ad-du'afa. Du'afa macam tadi kita sebut, da'if ni jamak dia du'afa. Du'afa ni siapa tuan-tuan sekalian? Lemah lembut. Dia ni kira cukuplah dengan apa yang ada, qanaah dalam sifat yang ada dalam diri dia. Orang lain beli hak no, orang lain dapat ni, tak apalah, dia kata depa dah usaha macam tu, kita dah usaha, takkan mana kita usaha tu macam tu. Dia lebih kurang al-maghlubun. Dan juga dia ni orang yang selalu ditimpa musibah oleh Allah. Maknanya Tuhan selalu duk uji dia. Dahlah dia ni dengan tak ada apa, lepas tu dengan ujian mai sakit, dengan ujian dengan anak-anak tak apa nak peduli, dengan ujian masyarakat ni pula duk kata macam-macam, tapi dia tak pernah simpan di hati. Biar pilah orang nak kata apa pun, Tuhan nak bagi sakit macam mana sekalipun, yang penting kehidupan perlu diteruskan. Aku duk macam ni, dia kata.
Duk main kuliah boleh, Alhamdulillah. Duk main dengar macam-macam, tak ada masalah. Duk main semayang, boleh cukup. Yang tu aja. Dia macam tu. Maknanya dia redha dengan apa yang Tuhan bagi dekat dia. Orang yang macam ni, Nabi kata, Ahlul Jannah. Dia hanya ada di syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis kita baca sebelum kita baca kitab kita daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi nasyarallahu alaihi kanafa wa adkhalahu al-jannah rifqun bid-dha'if wasyafaqatu 'ala al-walidain wal ihsanu ila al-mamluk atau kama qala. Hadis hasan rawahu Tirmizi. Jabir radhiyallahu anhu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, Nabi kata salasun, ada 3 golongan. 3 golongan man kunna fihi nasyarallahu alaihi kanafa. 3 golongan ni Allah Taala ni selalu lindung depa ni. Kalau tak lindung atas dunia, akhirat pasti akan dilindungi oleh Allah. Ni 3 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhalahul jannah, bukan takat Allah Taala lindung depa, Tuhan masukkan depa masuk dalam syurga. Yang pertama, rifqun bit-ta'if, orang yang lembut dan penuh sopan santun. Dia bukan boleh buat, tuan-tuan sekalian, cerita sopan santun ni. Kan? Dia bukan duduk depan orang, minta maaf, saya nak jalan. Dia bukan boleh buat benda ni. Benda ni memang jenis dia. Orang tengok ke, orang tak tengok ke, dia memang macam tu. Yang nak tahu kita ni sopan santun ataupun tidak, tuan-tuan sekalian, siapa dia? Orang rumah kita. Dia kenal kita daripada rambut sampai ke hujung kaki. Kalau duk sembang di surau, kata Allah, dia ni bagus sungguh lah. Dia sembang dengan kita, mata pun tak tengok, kita duk tunduk, Allah bagus. Bagi talah ni, hang telefon rumah dia tengok. Kita telefon, Assalamualaikum, ni bini sekian. Ya, ada apa tu? Dah kata ni dia di rumah lagu mana. Kami sembang dari surau ni, tawaduk sungguh. Dia kata rumah ni baru lepas terbalik, dia angkat. Bini abang kata, sebelum dia pergi surau, dia angkat rumah bagi terbalik. Rongoi. Tuan-tuan, hak jenis lagu ni jaga elok. Dan yang kedua, kata Nabi, wasyafaqatu 'alal walidain. Yang ni syafaqah ni maksud dia apa? Dia cukup sabar di atas menjaga kedua ibu bapa dia. Pak dia sakit, tuan-tuan. Orang sakit ni kadang-kadang kan, kita tersilap pegang sikit, dia sigung kita. Hang nak angkat bagi elok sikit. Tu, anak berkenal lagu tu, tak kata apa. Tuan-tuan sekalian, tak kata apa. Kau dia kata, ya, saya yang tolong ayah. Dia kata, abang-abang lain tak tolong pun. Ayah duk marah kat, jangan duk beratus apa. Orang Penang kata beratus. Jangan duk beratus apa. Kadang-kadang pak dia macam tu. Dia kata, aku tak mau makan ubat ni pahit. Kita pun, kita kata kalau tak pahit tu bukan ubat, tu gula. Kita pergi jawab begitu pula lah. Jangan, tuan sekalian. Apa yang main daripada mak ayah dia ni, dia tak pernah duk pendam dalam hati ni. Maknanya dia layan, dia jaga, tuan-tuan sekalian. Ya Allah. Ni nama dia syafaqah. Kan kita buat nama anak syafiqah. Kadang-kadang nama anak kan syafiq. Atau orang sabar. Dan Nabi kata yang ketiga, wal ihsanu ilal mamluk. Maknanya apa, tuan-tuan? Ihsan ilal mamluk. Mamluk ni pangkat, kerajaan, jawatan. Kalau dia ada benda tu, ihsan. Dia ni satu orang yang tidak menggunakan jawatan untuk menyombongkan diri dia. Dia boleh duduk kat mana pun, tuan sekalian. Walaupun dia hebat ke apa ke, orang tengok Allah, orang kata tak nampak, tuan-tuan. Macam apa? Almarhum Datuk Ni Abdul Aziz Ni'mat. Yang ni cerita lah, wallahu alam lah. Tapi benda ni saya rasa betul lah cerita ni. Orang pergi rumah dia, orang nak pergi jumpa Menteri Besar. Orang pergi jumpa satu orang tua ni tengah duduk mencangkui di rumah dia. Cangkui kata ni kami nak jumpa Menteri Besar. Oh, dia kata ada. Dia kata saat-saat nak pergi panggil lah. Tak tahulah, dia cerita macam tu lah lebih kurang. Saya tak erti yang pasal Kelantan ni.
Dia masuk dalam, kawan orang tua ni lah. Orang tua kata ni, mai rumah menteri besar tang ni. Dia masuk dalam, dia tukar baju, dia keluar. Orang hak sama. Kata, menteri besar duk mencangkui bagang kat rumah. Allah, tuan nampak lah. Boleh duk semayang, kau tepi ni semayang, tepi ni ambil ayam semayang. Mau kita tengok kan dulu ada satu video apa, Nizman ke apa, Dinsman ke yang buat satu hari bersama dengan menteri besar tu. Tuan-tuan tengok daripada pagi tu. Cara dia keluar berjalan pun kita tengok, Allahu Akbar. Tak ada langsung kesombongan, walaupun pangkat tu ada dekat dia. Takat di mulut dia menyembang tapi tak melekat di hati. Ni, macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itulah 3 hadis sebagai mukaddimah kita baca kitab pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita nak dapatkan sifat ni macam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan mukaddimah tu bagi manfaat kepada kita. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17. Kita duduk dalam masalah yang ke-40. Masalah ke-40. Kita masih lagi berada dalam masalah bab majaa fi syafa'ah, iaitu bab tentang syafaat. Bab majaa fi syafa'ah, tentang bab syafaat. Malam ni kita akan cuba tengok syafaat Nabi. Kan? Betul kan? Kitab saya ni kalau kitab Rumi dia muka surat 52. Kitab Jawi kitab Jawi saya 52, kitab Rumi muka surat apa ustaz? 78. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, masalah syafaat Nabi Muhammad itu ada 5. Tuan-tuan, yang kata syafaat ni apa? Syafaat ni saya duk abang selalu dah, syafaat ni dia macam kabel. Dia ni bukan tolong. Maknanya dia bukanlah satu penentuan. Hang syurga aku bagi kat anda dah. Nabi dia tak ada hak macam tu. Yang bagi syurga, yang bagi neraka, yang bagi azab semua Allah. Nabi ni hanyalah dia boleh tolong Hang nak masuk syurga boleh. Aku try ejeh. Ejeh bahasa kita tak boleh. Pelituan boleh faham. Ejeh tentang faham lah. Kita di Kuala Kedah pun duk ejeh kat no. Sebab di Pulau Pinang ni dia kira ejeh kan. Pulau Pinang Ustaz tak boleh ejeh. Dia duk kira ejeh apa pun. Jadi Penang apa ni pun ejeh kan no. Syafaat ni maksud dia ejeh. San Nabi nak pergi ejeh dengan Tuhan San. Tu kira besar lah tu. Kalau Nabi ejeh dengan Tuhan tu maksud dia 70% insya-Allah boleh lah. Dia lebih kurang macam tu lah. Nabi kot orang tengah kan. Bukannya orang biasa-biasa. Baik, masalah syafaat Nabi itu ada 5 perkara dia kata. Sebagaimana yang mengatakan dia oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i ini ada 2 orang yang terkenal. Tuan-tuan kena ingat. Satu Imam An-Nawawi, dia ni Abu Mahyudin ataupun Abu Zakaria Mahyudin An-Nawawi. Satu Imam Nawawi yang kita duduk baca kitab Al-Azkar, Riyadhus Salihin. Lepas tu kitab hadis 40 An-Nawawi. Yang tu Imam Nawawi. Satu lagi Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bantani Banten, orang Indonesia. Dia ni pun Imam Nawawi, dia pun terkenal juga. Tapi dia ni ulama yang terbelakang sikit. Kan jadi itu dua imam yang hebat dalam mazhab Syafi'i. Baik, Imam Nawawi kata apa? Dia kata hal keadaannya menurut sebagaimana kata Iyad. Kata Iyad ni satu ulama yang bernama Al-Qadhi Iyad bin Musa bin Iyad Al-Maliki. Dia ni orang Maghribi ataupun orang Morocco yang menang baru ni dengan apa? Kan? Morocco kan menang Piala Dunia baru. Tuan-tuan tak tengok bola dah ni. Tuan-tuan duk tengok bendera yang bola tak tengok dah. Kan? Tengok je lah. Tak apa tak kalah kan. Dia ni Qadhi Iyad, dia sebut Qadhi Iyad, dia ni lah ulama. Dia ni ulama besar tuan-tuan sekalian. Dia dilahirkan di Maghribi, Qadhi Iyad ni. Dan dia antara orang yang menuntut ilmu di Cordoba. Cordoba ni di mana tuan? Spanyol. Spanyol ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok bola sepak yang kata Liga Spanyol lepas semua ni, Barcelona lah, Real Madrid lah, apa semua ni, yang tu semua bahasa Arab dulu ni. Nama-nama tempat yang mana semua Spanyol ditakluk oleh Islam pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab.
Kita tengok tu tuan sekalian. Kelebihan tu, seronok tengok tuan sekalian. Jadi benda-benda tu, rupanya Islam ni dah pernah menyebar sampai sana. Tapi oleh kerana Islam ni dah tak berpegang pada ajaran dia, orang-orang Islam pun dah tak berpegang, orang-orang Islam pun dah sama-sama mereka pun duk bercakaran, orang-orang Islam buat tu pun dah mula duk nampak kuasa. Allah Ta'ala tarik balik benda tu. Yang duk jadilah ni, dah kita duk tengoklah ni tuan-tuan sekalian. Benda ni hanyalah history ataupun sejarah yang diulang-ulang oleh Allah. Sama ada kita faham ataupun tidak, benda tu main betul je. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab dia kata apa? Apa pun hampa jadilah orang yang memuliakan Islam. Pasal hampa dimuliakan dengan Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni satu kaum yang Tuhan muliakan dengan Islam. Tak kisahlah siapa pun nak jadi apa, yang penting dia mulia tak mulia dengan Islam. Kalau dia muliakan Islam, yang tu kita ambil. Baik, yang pertamanya dia kata apa? Syafaat Nabi SAW iaitulah pada melepaskan orang-orang yang haru biru ketika mana di padang mahsyar. Di padang mahsyar semua jadi haru biru habis. Kelam kabut habis. Pasal apa? Waktu itulah aib kita terbuka, waktu itulah kita tak ada siapa nak tolong, waktu itulah kita duk kelam kabut pergi cari orang yang pernah kita zalimi atas dunia dulu, yang orang tua duk kata nanti hampa merangkak di padang mahsyar. Waktu tu bila dah susah, kita dah tekanan, kita dah stres, kita dah desperate dan sebagainya, kita mula nak cari orang, siapa yang boleh tolong kita. Waktu tu semua orang lari daripada kita. Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan menghabaq dah. Tuhan kata apa? Ketika mana hari itu akan lari, mak kita lari, ayah kita lari, kawan-kawan lari, wa sahibatihi wa bani, isteri lari, anak-anak lari. Tak peduli kat kita dah. Pasal apa? Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu kita duk kelang kabut dengan urusan kita. Kita duk ingat apa? Duk ingat aku ya. Aku pun tak lepas ni. Aku pun semayang tak apa nak settle lagi. Aku pun puasa banyak yang aku tak cover lagi. Aku pun hutang orang ni berlumbuk lagi keliling pinggang. Aku dengan duk zalim. Aku dengan duk ambil hak orang. Aku dengan macam-macam benda ni. Hampir duk jatuh. Jangan duk kacau aku. Nampak tuan? Kita nak minta tolong siapa? Waktu tu kita dah teruk dah nak minta tolong orang. Tak ada siapa boleh tolong kita. Orang yang macam ni, kata Nabi SAW, aku akan bagi syafaat dekat mereka. Maknanya apa? Nabi boleh tolong. Sama ada nak berjumpa Nabi ataupun tidak, tu cerita dia. Dalam ramai-ramai, jutaan, bukan tak jutaan ni, tak tahulah banyak tuan-tuan. Daripada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Muhammad, ramai waktu tu. Kita nak cari Nabi Muhammad, tahu mana? Nak berjalan pun bayar. Duk terpijak kaki orang ya. Pasal tak ada nak pijak tanah. Nak apa? Kata manusia waktu tu begitu crowded, begitu ramai, jam, bersesak-sesak manusia waktu tu. Nabi tahu mana tuan-tuan sekalian? Dengan matahari makin pelan duk ada atas kepala, dengan kita duk dengan peluh kita dan sebagainya, nak cari tahu mana waktu tu. Nabi SAW kata apa? Aku bagi syafaat kat mereka ni. Macam mana cara nak dapat syafaat tuan-tuan sekalian atas dunia ni? Perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Perbanyakkan buat sunnah Nabi. Sebab itulah ikatan di antara kita dengan Nabi SAW. Tuan-tuan selawatkan Nabi. Selawat ni, saya pernah baca hadis muqaddimah dulu. Kalau tuan-tuan ingat, kita selawat, Allah Ta'ala sampaikan selawat kita kepada Nabi. Tuhan bagi kat Nabi. Tuhan kata ni, orang betul nak duk selawat kepada kamu Muhammad. Nabi kata tengok-tengok, oh Tok Haji ni ke, Alhamdulillah. Tuan-tuan, dia kenal kita. Dan yang kedua, syafaat Nabi pada memasukkan satu kaum ke dalam syurga dengan tiada hisab. Maknanya apa? Tak mau duk kira panjang. Kita bawa catatan amalan kita, Nabi tengok-tengok, oh kata Nabi, yang ni kota Nabi, okey, masuk terus. Tuan-tuan nampak dah? Tak gaduh nak tunggu saluran 2 ataupun 3. Dia kira pipi, dia tengok-tengok, isi mana, isi Kuala Kedah, okey tak apa, masuk, dah. Lagu tu ya. Takut lagi pipi tengok ni, saya bawa. Ni tang mana punya planet punya mai. Mampu kita. Dah saya ni umat Nabi apa kata atas dunia hang Nabi Muhammad bu hang tak kenal, hang duk kira ikut ayat pin ya, mampu. Jahanam kita waktu tu. Tu nak lari bintang mana waktu tu? Dah kata saya rajin duk selawat atas Nabi apa semua. Mana dia hang selawat atas Nabi? Malaikat mula duk kerah dah. Pasal kita kerah dengan malaikat.
Dah apa? Malaikat kata hampir 7 hari. Malaikat pun kasar ayat kita. Tuan-tuan ha? Tuan-tuan, hari ni tak nampak benda tu. Di hadapan Allah baru nampak. Kita tak bawa IC nak pergi masuk tempat mengundi boleh tak bagi? Kan? Oh, payah. Dak kata ni muka Bangla. Kadang-kadang tanya IC apa semua. Dia kata dak IC. Dia kata lagu tu, saya ni beranak ni batu 6 ni tempat saya beranak. Dia tak kisahlah batu 20 pun IC mana. Dia kata kat kita lagu tu. Dah saya nak masuk juga. Lah kali dah ambil dakwah dia corok muka kita pergi keluar dah. Maknanya hang sudah mengundi. Allahu Akbar. Dia kira nak ikut tu juga. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Yang ketiga. Kita ingat nah. Nombor 2, golongan yang bighairi hisab. Allah. Yang ni yang saya pun selalu duk pesan kepada tuan-tuan dan saya pun duk dengar imam kita pengajian duk baca juga apa? Allahumma hasibna hisaban yasira. Tu doa tu. Sebab doa ni tuan-tuan sekalian, Nabi SAW duk baca, Aisyah duk dengar. Yang kata Aisyah radhiyallahu taala anha ni, selain daripada dia semayang dekat dengan Nabi, waktu Nabi mangkit tahajud apa semua duk buat bangun malam, Aisyah duk tidur sebelah Nabi. Sebab itulah kata ada hadis Nabi SAW ketika mana Nabi nak sujud, tiba-tiba kaki Aisyah telunjuk depan Nabi. Kan? Sebab Nabi semayang dalam bilik tu. Bila telunjuk tuan-tuan, Nabi nak turun-turun semayang, Nabi pegang kaki tu, Nabi tolak kaki Aisyah pergi ke tepi. Sebab tu mazhab, ada satu mazhab kata apa? Bersentuhan di antara suami isteri ni tidak membatalkan yang semayang. Antara lelaki perempuan. Berdasarkan kepada hadis ni lah. Tapi yang tu mazhab lain. Manakala mazhab Syafi'i kita ni kata betul. Memang hadis tu jelas. Kata Nabi pegang kaki Aisyah, Nabi tolak pergi ke tepi. Tapi tak tahu pegang tang mana. Mungkin pegang tang betul kerin ke. Dan betul kerin waktu tu Aisyah pakai kain. Maknanya berlapik. Tu dalam mazhab tu. Boleh faham tak sekalian? Tuan-tuan dia kata, boleh rupanya. Jadi dia nak keluar apa semua, dia panggil ayam dia main, yang sayang aku sedang, ada yang semayang. Dia tak dengar ustaz kata apa semalam. Dia pegang yang tu. Tak apa, tak nak batai apa, cum. Cakap banyak, dia pomoi sikit lepas belang raya ni. Kan? Dia main buat kering ni, tuan-tuan sekalian. Dia main kata, aku tak ada apa, sentuh pun tak ada apa, aku pegang hadiah ni. Kemai. Kan? Baru dengar malam ni. Serta dia lagu tu. Baik. Muslimin dan muslimat antara mati Allah Ta'ala. Waktu Aisyah, malam Aisyah duduk dengar. Antara doa yang Nabi tidak pernah lekang di mulut dia. Allahumma hasibni. Ya Allah, hisablah aku. Ya Allah, hisaban yasira. Dengan hisab yang cukup mudah. Ya Allah. Tak mau Tuhan duk korek tanya. Kita atas dunia kalau jabatan audit mai pun tuan-tuan, macam-macam sakit kepala sampai sehari 2 hari punya kita nak kena jawab soalan depa ni. Dia bertanya hak ni apa semua. Yang tu baru depa, tu jabatan audit. Kan? Kalau kena Tuhan tanya lagi panjang. Tak mau jadi nak bagi mudah ya. Jadi Tuhan tengok kita, terus kita masuk syurga. Mudah. Kan? Baik, yang seterusnya tuan-tuan sekalian, yang ketiga kata Nabi SAW, memasukkan satu kaum yang kena hisab atau mustahak azab, maka tiada kena azab. Ni orang yang memang dah ahli neraka dah, tapi Allah Ta'ala memberikan kepada mereka ni satu kota hampa masuk, diampunkan kepada mereka. Kita atas dunia ada kota keampunan daripada raja-raja, kan ada lagu tu. Bila naik raja baru ya, lagi jabatan penjara akan tak nama-nama dia ni, nampak dah dekat 40 tahun dah. Kalau ikut hukuman yang dia kena seumur hidup. Lepas tu Agung pun kata apa? Dengan kuasa dia ada, mengampunkan kawan ni. Tuan-tuan nampak dah? Jadi dia pun boleh keluar nyong-nyong. Alhamdulillah. Kita kata, hang tahun seumur hidup ke? Baru 50 tahun. Dia kata, aku dapat keampunan raja. Tuan-tuan nampak? Agung, keampunan Agung. Yang tu khusus untuk Agung kan? Jadi kalau Agung atas dunia pun ada macam tu, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan abang kata, tak apa lah tu, aku tengah buat dosa cantik ni. Kok aku dapat kota tu. Kok dapat kalau tak dapat. Tu tengok lagu tu. Dia duk fikir, tak apa aku buat dosa pitara mana aku dengar ustaz kata malam tu ada kota Tuhan, tak apa aku ambil kota Tuhan aku. Jangan tuan-tuan sekalian. Takut Tuhan kata nama kita tak ada. Mampu kita duk lapi neraka ruyuk lagu tu ya. Okey. Baik, dan yang keempatnya, syafaatnya pada mengeluarkan orang yang masuk neraka dan segala orang yang derhaka dan berdosa. Dia kata, nanti tuan-tuan orang masuk api neraka. Duklah api neraka dah. Kan? Jadi,
Nabi SAW dia buka satu paper pada Allah, dia buat satu proposal, dia kata antara benda ni saya nak minta peruntukan kan kepada orang-orang yang mana duduk dalam api neraka ni, boleh tak bantu depa asal bawa keluar depa. Tuhan tengok-tengok, okey, Tuhan sign. Setelah kabinet disahkan. Boleh faham tak sekalian? Jadi cantik. Tuhan pun kata okey, hampa apa semua ni mai keluar. Tuhan kata pasal apa? Pasal Nabi SAW punya pasal. Tuan, benda Tuhan nak bagi. Boleh tak? Jadi kita jangan mengharapkan kita masuk golongan tu. Kalau boleh harap, janganlah 5 golongan ni, jangan kita. Dia kena harap macam tu. Ni tuan-tuan duk harap, tak apa, aku masuk api neraka sat. Jangan duk harap masuk. Mana dia harap tak masuk. Yang tu betul ni. Dia duk harap, masuk. Kok dia kata, tak apa, aku masuk, aku nak ambil nombor 4 tadi ni. Biasa saja. Pasal apa? Pasal duk main nombor ekor lagi. Kan? Jangan duk harap begitu. Jangan harap terus cerita dia. Baik, dia kata apa? Dan yang kelimanya, syafaatnya pada meninggikan darjat. Ni orang-orang yang Allah Ta'ala nak bagi darjat lah. Maknanya Nabi ni, dia akan propose pada Allah, dia akan bagi satu surat sokongan pada Allah Ta'ala. Ni dia antara nama-nama dia. Saya habaq ni tuan-tuan, jangan tuan-tuan nampak, rupanya dia sopa dengan apa nama Dewan Undangan Negeri di Malaysia. Nak kena bagi nama. Bukan macam tu, nak bagi tuan-tuan faham. Kalau duk hurai lagu ni, tuan-tuan tak faham. Dia sama aja. Bila mai hari ulang tahun, tuan-tuan perasan tak bila mai hari ulang tahun, nanti semua orang akan tanya. Setiap YB dia ada kota dia. Hang nak bagi kat siapa? Pingat ni. Lepas tu setiap ketua setiausaha negara dia ada kota dia. Setiap ketua-ketua jabatan dia ada kota-kota dia. Untuk kita nak mencalonkan nama-nama di bawah, kita nak bagi pingat apa-apa kepada yang akan diberikan oleh sultan kita ni. Sama macam ni pun. Jadi Nabi SAW dia nak bagi syafaat, dia nak minta syafaat kepada Allah Ta'ala. Dia minta nama-nama tu lah. Dia kata dia ni dulu rajin duk mengaji apa semua, takat dia duk mengaji ni dia dapat syurga aja. Boleh tak nak minta up sikit, bagi kepada dia syurga yang paling tinggi. Nabi senarai nama kau ni, bagi kepada Allah Ta'ala. Jadi Tuhan tengok, Tuhan kata okey. Tuhan pun cop, selesai, lulus. Boleh faham tuan sekalian? Tu maksud dia. Tapi tuan-tuan pula dia kata, rupanya cop Tuhan pun ada. Jahanam lah lagu ni. Lagu ni nak kena kepak otak, bercuci dengan beris. Bagi faham. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Al-Iraqi dalam syarah At-Taqrib. Yang ni dia mai ada perbezaan. Dia kata dan hanya sahaja yang diingkarkan oleh golongan Khawarij. Khawarij ni golongan yang kharaja, yang dia keluar daripada pertembungan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Yang ni cerita ni dulu, peperangan dulu. Selepas kematian Sayyidina Osman. Tuan-tuan, cerita dia dalam Islam ni, waktu zaman Nabi SAW, Alhamdulillah, orang semua boleh follow. Wafatnya Nabi SAW, mai zaman Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar dia jaga 2 tahun ya. Dia jadi khalifah 2 tahun, tuan-tuan sekalian. Zaman dia dah mula nampak perpecahan di kalangan umat Islam dah. Antara dia apa? Umat Islam ni dia tak mau nak mengeluarkan zakat zaman dia. Pasal dia kata apa? Bila Nabi dah wafat, tak ada dah zakat-zakat apa semua tak mau keluar. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia memerangi golongan ni. Mai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab nampak lagi banyak berpecah. Mai zaman Sayyidina Osman lagi. Osman 12 tahun dia menjadi khalifah, tuan-tuan sekalian. 6 tahun yang pertama orang boleh follow lagi. 6 tahun yang kedua orang dah tak boleh follow dia dah. Pasal apa? Pasal orang kata dia ni mengangkat kroni-kroni dia. Yang ni kalau tuan-tuan rujuk dalam Bahrul Mazi 18 ada cerita bab ni. Macam mana Sayyidina Osman yang dibunuh. Orang naik atas atap rumah dia kena bunuh, tuan-tuan sekalian. Dan sebelum dia kena bunuh tu dia puasa. Dan sehari sebelum berpuasa tu dia bermimpi. Dia jumpa Nabi SAW, dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia jumpa Sayyidina Umar. Nabi letak atas tangan Abu Bakar dengan Umar. Nabi kata kepada dia dalam mimpi tu, kata Osman, esok kita buka puasa sekali. Nabi kata macam tu. Osman dengar. Memang Osman duk berpuasa. Dia dengar macam tu. Allahu Akbar. Apa nak jadi dekat dia ni? Rupa-rupanya itu dia antara kematian dia. Memang hari itu dia dibunuh. Sebelum Osman dibunuh, tuan-tuan sekalian, dia minta kepada isteri dia untuk nak pakai seluar. Jadi bini dia kata, pasal apa nak pakai seluar? Dia kata, takut kalau aku ni dizalimi oleh orang, sekurang-kurangnya aurat aku tak nampak. Dan waktu tu dia baca Quran.
Dan waktu tu juga ada tentera Muawiyah yang duk jaga dia. Sebab mereka dengar kata pok-pok Khawarij, pok-pok tak mau kepada Sayyidina Osman ni dah mula mai, dah mula attack, dah mula serang, dah mula mengepung rumah dia. Osman buka-buka tingkap, memang betul mereka duk kepung mai daripada negara Mesir. Mereka kata kepada Osman, hampa ni semua Islam macam aku. Dia kata, aku nak keluar nak pergi ambil telaga, ayak tawak. Nama dia Bi'ru Rumah ayak tu. Sebab dia nak ayak tawak, dia minum ayak masin. Tuan-tuan, kalau tidak ayak masin lah, dia nak ayak tawak. Dia kata, telaga itulah yang aku bebaskan, dia kata. Nabi SAW habaq, siapa yang membebaskan telaga ni, Allah Ta'ala bagi syurga kepada dia, aku. Osman. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita macam mana telaga Yahudi, Bi'ru Rumah tu Yahudi punya telaga. Bila Osman pipi tu, Osman nak beli, tuan-tuan sekalian, Yahudi tu letak harga yang begitu tinggi. Lah ni Osman kata, tak apalah aku nak sewa, dia kata. Sari aku, isuk hang. Sari aku, isuk hang. Ini ekonomi Osman. Jadi, bila hari Osman tu, semua orang umat Islam, semua pakat pergi ambil ayak telaga tu. Bila main, gila Yahudi tu pula yang jaga telaga tu, tak ada siapa pergi. Menyebabkan Yahudi tu kata, tak apalah, jual kat hang. Dia kata, ambil murah-murah sudah. Nampak tu sekalian? Nabi kata, siapa yang boleh membebaskan telaga ni daripada Yahudi? Tu Nabi pesan. Osman bebaskan. Hari tu, sebelum hari kematian, Osman nak pergi minum ayak telaga yang dia bebaskan. Dia tak bagi. Ada 3 benda. InsyaAllah kalau kita jumpa hadis tu. Habis jilid 17, kita masuk jilid 18. Cerita tentang akhir zaman dan fitnah akhir zaman. Tuan-tuan. Lagi sedap cerita dia. Mereka kata ke Osman, kami nak bunuh juga mereka kata. Sehinggalah tuan-tuan sekalian, Muawiyah main. Dia kata, boleh tak kami nak cover Sayyidina Ali, apa-apa kaduk jaga, kami nak cover waktu tu. Osman kata, tak payah. Osman kata. Dan Osman membacakan ayat Al-Quran. Tuan-tuan, dalam Quran lama ada. Sampai ke pertengahan ayat tu dia ada tulisan warna merah Al-Quran tu. Siapa yang mengaji dulu ada. Tulisan warna merah dia bukan tanda apa tu. Cuma ulama Qurra ni nak abang apa. Dia kata di situlah tempat Osman dipancung ketika mana dia baca ayat Quran kan. Kalau kita buka-buka, pasal apa tempat lain cuma dakwah dia hitam, tang ni merah. Sebab waktu dia baca Quran dia dipancung. Darah dia percik kena Quran tu. Merah. Itu sejarah dia tuan-tuan sekalian. Osman macam-macam. Siapa yang bunuh dia dah muljam ke apa yang bunuh dia tu. Yang bunuh tu bukan orang lain. Kena tuan-tuan sekalian. Osman ni berkawan dengan pak dia. Dia main-main. Dia kata ke Osman macam-macam. Dia tarik janggut Osman ni. Dia tarik ni. Dia kata hang ni. Apa nama pak aku tengok muka hang macam-macam. Dia duduk cerita. Maknanya dia kena. Tapi dia bunuh juga tuan-tuan. Allah. Tu umat Islam waktu tu. Jadi berlakulah. Orang kata apa? Keretakan dalam crisis of history Muslim. Tu cakap orang putih sikit malam ni kan. Maknanya dalam tu dah berlaku dah keretakan di kalangan hubungan umat Islam itu tuan. Sampailah timbul golongan-golongan ni. Golongan Khawarij, golongan Qadariyah, Jabbariyah, lepas tu golongan Murji'ah, golongan Mu'tazilah. Golongan ni dah mula dah. Antara dia Khawarij. Khawarij ni apa? Dia keluar tu Dia tak mau dah ni apa yang duduk bergaduh apa semua, kami tak mau politik apa, kami tak mau. Dan siapa yang masuk politik, depa ni adalah orang kafir, kata golongan Khawarij. Dan golongan Khawarij lah ni siapa dia tuan-tuan sekalian? Di antara ulama-ulama sedunia. Depa kata yang ada lah ni, yang tuan-tuan tengok ISIS. Apa nama ISIS ke apa kan? Ni hak jenis buat bunuh orang tu ni, depa menggunakan panji-panji hitam. Kan depa pakai apa semua duk sembelih orang, depa buat video dulu ni. Tapi lah ni pun depa ada, bukan tak ada. Jenis macam tu. Baru ni satu pilot, bukan barulah 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tuan-tuan tengok satu pilot yang dia bawa kapal terbang tiba-tiba jatuh kapal terbang tu, menyebabkan ramai orang mati. Bukan salah dia pun. Nampak macam mana benda nak jatuh. Jadi depa tangkap dia tuan-tuan, depa pergi bubuh dia dalam satu sangkak besi. Depa ceruk dia dengan ayam gas, minyak gas, dia ceruk dia. Lepas tu dia cucuh dia tuan-tuan sekalian, terbakar dia ni. Dia tunjuk pada orang, inilah hukum Allah yang menyebabkan orang tengok Allah, hukum Allah bukan ganas betapa ni. Ni golongan ni. Kan, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Inilah golongan Khawarij zaman tu dah ada. Jadi depa ni duk ingkar syafaat Nabi. Dan setengah daripadanya Mu'tazilah. Mu'tazilah kalau lah ni golongan liberal. Wasil bin Atta, mereka ni lah golongan liberal. Dulu lah. Tapi lah ni Mu'tazilah ni
Orang yang i'tazala anna, mereka berlepas daripada majlis Hasan Al-Basri. Yang ni lah yang kata boleh semayang di antara lelaki perempuan. Kan, apa, sister Islam apa semua ni, liberal ni lah. Maknanya mereka minta juga kuasa talak tu kepada orang perempuan. Mereka minta, ni duk bagi kat orang lelaki. Mana Haji? Islam ni bukan satu agama diskriminasi. Mereka pandai, mereka pusing aku tu. Islam ni satu agama yang menyamatarakan semua. Tak ada beza lelaki dengan perempuan. Dia kata, jadi kalau orang lelaki boleh cerai, orang perempuan pun boleh juga cerai. Mampu kita. Kuasa talak tu ada perempuan. Atas perempuan, tuan-tuan sekalian. Jenuh, tuan-tuan makin lambat abang. Siapa makin lambat? Saya cerai abang talak 3. Mampu kita. Jenuh Cina buta lah kita apa ni. Nampak tuan-tuan sekalian? Oh tu kesan dia tu. Sampai nak jadi imam pun dia tak kisah perempuan jadi imam. Kan? Aminah Wadud apa semua yang semayang di gereja, nak semayang di masjid, orang tak bagi. Hari Jumaat dia baca khutbah, tuan sekalian. Lepas tu turun-turun dia pula jadi imam. Perempuan jadi imam. Hak di belakang dia tu dengan perempuan tak pakai kain kelumbung apa semua, sebelah dia orang lelaki, sebelah tu. Oh tuan-tuan, kalau boleh lagu tu. Saya rasa di surau Batu Enam ni tak gaduh nak panggil orang main. Penuh. Senarai nama pula imam apa nama subuh hajah sekian-sekian jadi imam. Kan. Mampu kita. Matih turun jadi imam. Contoh kan. Matih jadi imam. Penuh. Kan tuan-tuan lah penuh, termasuk saya ada yalah. Kan. Allahu Rabbi tabarakallah. Baik muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tuan-tuan hak bawah tu panjanglah, kita akan tengok 41 muka apa nama ni, bukan muka surat. Nombor 41 masalah syafaat Nabi bagi orang-orang yang berdosa besar. Yang tu tang mana? Kan? Macam mana cara dia? InsyaAllah saya akan cerita pada pertemuan kita yang akan datang insyaAllah. Tuan-tuan dah dekat tu nak? Kan, hak bawah tu panjang sangat tu, dia huraian tu, dia nak abang tu. Jadi kita tengok syafaat Nabi. Masalah syafaat Nabi bagi orang yang berdosa besar. Jumpa orang dia. 41 nah. Tanda dekat 41 tu insya-Allah tuan-tuan bulan depan ke, kalau Allah Taala takdirkan kita dapat bersama lagi, jadi kita akan baca, kita akan tonton. Okey nah. Baik, mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.